Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu. Ini adalah siri yang pertama sebenarnya, kelas kita online. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kelas setelah 5 siri yang sebelum ini. 4 siri sebenarnya ialah kita menguasai, meneliti apa yang saya istilahkan sebagai dunia matematik. Jadi insyaAllah selama 30 minit, rasanya setiap sesi kita 30 minit, kita akan mulakan dengan kelas secara online. Dan seperti saya war-warkan dalam grup, kita akan mulakan dengan tajuk fungsi tingkatan 4, yang mana 2 dalam 1. Tajuk ini cover semua yang ada dalam grup ini, sama ada tingkatan 5 ataupun tingkatan 4. Sebelum tu saya ingin highlight beberapa perkara sebelum kita mulakan. Yang pertama, semua nota permata saya highlight sekarang. Permata matematik tambah anda boleh akses di admatwebnote.com. Cuma pastikan saya menggunakan nota yang dalam folder KSSM, kerana folder depan itu ialah nota ataupun bahan permata tingkatan 5. Jadi saya guna bahan permata tingkatan 4, lebih kurang sama, cuma kemungkinan ada sedikit kandungan yang berubah. Yang kedua, jangan lupa sebarang pengiraan gunakan kalkulator. Saya sentiasa tekankan gunakan kalkulator. Kalkulator. Okay. Kemudian bahan ini saya sudah sebut is the best bahan untuk anda belajar admat, kerana saya susung semua kandungan dalam bahan ini mengikut dunia matematik. Maknanya bukan lagi mengikut buku teks, tapi special istimewa mengikut dunia matematik. Jadi untuk anda mengikuti kelas ini, seperti saya dah sebut dalam grup Telegram, pastikan anda menguasai dunia matematik. Sekurang-kurangnya pastikan anda mengikuti video 1 hingga video 4, yang mana di dalam video itu ada banyak istilah yang diguna untuk membolehkan anda menguasai matematik tambahan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi pada setiap satu apa yang ada di situ. Dan seperti yang saya kata, anda juga sepatutnya sudah ada satu senarai semok yang special yang saya kata sebagai fokus. Dan setiap tajuk dalam matematik tambahan ini bilangan, saya warnakan dengan orange, dan topik fungsi dan bilangan fokus ada sebanyak daripada 1 sampai 9 fokus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan setiap fokus itu ada penerangannya. Contoh saya baca dulu fokus yang pertama yang kita nak tengok pagi ni. Kita akan cuba mengenali pengenalan jasad, wajah dan sifat bagi fungsi. Bagi anda yang dah biasa dunia matematik, tak ada masalah, anda dah tahu apa maksud pengenalan jasad, wajah dan sifat. Jadi untuk yang pagi ni, untuk siri ini saya sekadar go through ajalah, kerana kita dah belajar dah semua yang ada di grup ini. Okey, kemudian dalam fokus yang kedua kita akan melihat fungsi gubahan songsang. Dan seperti saya sentiasa sebut, soalan mat tambah ada 2, 1 jenis ganti, dan fokus yang ketiga ialah juga fungsi gubahan songsang tetapi jenis soalan jodoh. Means that jika anda dapat membezakan antara 2 soalan ganti dan jodoh, maknanya anda sudah menguasai matematik tambahan. Untuk itu saya pisahkan antara 2 jenis soalan ganti dan jodoh. Okey, kita mungkin tak akan dapat menyelesaikan semua soalan dalam masa yang terhad setengah jam ini. Jadi yang ada penting ialah kuasai dunia matematik. Soalan kita tak akan selesai kerana tak akan selesai semua kerana masa yang terhad. Tetapi yang pasti ialah pastikan anda dapat menjawab setiap soalan yang bertaraf, saya tuliskan ini, taraf K1 dan K2. Apa makna K1? Bukan kertas. K1 ialah kategori yang paling bawah bagi setiap soalan. Saya bagi nama dia bahasa Melayu. Patut lama dah kena beres soalan ini. Yang kedua, saya bagi nama dalam bahasa Melayu
kena beres dah sekarang. So ada beza antara K1, K2. K1 sebenarnya yang cukup basic dalam setiap tajuk, dan K2 kemungkinan arasnya tinggi, tetapi anda juga harus boleh selesaikan soalan ini sekarang, bukan tunggu masa hadapan. Kerana masa hadapan saya tagging kepada K3. K3 sebenarnya mengikut istilah saya bagi ialah biar dahulu bergantung kepada di mana anda berada. Jika anda kumpulan top scorer, tak perlu tu K3 terus pada K2. Tapi jika anda kumpulan yang biasa-biasa, soalan K3 ini pastikan anda dapat menyelesaikan, walaupun tidak sekarang tetapi dalam masa yang anda target, paling kurang at least sebelum anda memasuki trial SPM. Bagi kata 4 tahun depan, kata 5 tahun ni, insyaAllah. Okay, so saya harapkan kita boleh cover dalam masa setengah jam ini semua soalan daripada fokus yang pertama sampai fokus yang kedua. Saya tulis tarikh. Jika anda ada juga hard copy yang ini, tulislah tarikh sekarang. Anda belajar pada 13 hari bulan 4. Yang fokus yang kedua juga 13 hari bulan 4. Saya terpasti sampai tak fokus yang ketiga, apapun saya tik dulu fokus 1 dan fokus 2. Okay, so kita pergi terus pada soalan, kepada apa yang kita nak tengok. Seperti yang saya katakan dalam fokus yang pertama, so nota permata siap dengan senarai fokus. Fokus yang pertama merujuk kepada kad pengenalan jasad, wajah dan sifat dibagi fungsi. So ada banyak kad pengenalan. Anda akan jumpa domain, culak, objek, image, kodomain, jenis hubungan dan apa saja yang berkait dengan istilah yang digunakan untuk anda belajar fungsi. Okey, saya sekadar baca ajalah. Fungsi adalah hubungan yang membentangkan setiap unsur dalam set A kepada hanya setiap unsur dalam set B. Maknanya jika pemetaan satu-satu kita panggil sebagai fungsi. Selain daripada itu, kita kena tengok dia punya sifat dia. Tidak semua pemetaan adalah fungsi. Okey, yang lain anda boleh baca sendiri. Kebanyakan daripada nota ini adalah untuk tingkatan 4. Sebab tu jika anda tingkatan 5, anda rasa macam asing, abaikanlah. Contoh yang ketiga, fungsi salingan. Fungsi salingan ini ialah istilah yang diguna pada tingkatan 4. Anda rasanya tidak, tingkatan 5 tidaklah sangat familiar dengan tajuk fungsi salingan. Okay, so soalan 1 saya tak cerita dah, saya tik je lah. So bila tik, it's the best study, saya sebut study yang paling terbaik adalah anda tik dah semua soalan yang anda dapat jawab. So bila anda tik, anda write, membawa maksud tagging soalan ini ialah K1 atau K2. Dan pastikan anda tag itu anda dapat menjawabnya. Jangan tag saja tapi anda tak dapat jawab. Okey, saya tak ceritalah apa yang ada situ. Semua saya nak highlight balik, anda sedang meneliti dunia matematik. 64 adalah jasad. Kad pengenalannya adalah image. Sorry, saya baca soalan, silap. So soalan kata nyatakan image bagi 64. So bila image bagi 64 ni bukanlah image. 64 adalah objek yang kita nak cari image baginya, bagi 64. Betul lah sekarang kan 64 ada kat sini. Ini adalah jasad yang mana semua ada di sini adalah kita panggil sebagai domain, atau kalau kita refer kepada satu kita panggil sebagai objek. Bila kita refer kepada semua kita panggil sebagai domain. So 64 adalah objek. Siapa image-nya? Mengikut soalan tanya. So inilah image bagi 64. Maka 2 image, 8 negatif 8. Untuk makluman bagi yang baru, kebanyakan soalan dalam permata sudah ada jawapan, dan ini jawapan dia ni. Nah, yang di ujung soalan adalah jawapan kepada soalan itu, yang mana saya tagging dengan tanda kurungan yang menggambarkan jawapan. So tak ada masalah rasanya soalan ini, tetik je lah. Kita pergi pada soalan kedua pun sama. Ini dalam bentuk dia panggil hubungan graf, menunjukkan graf yang mewakili satu hubungan. Okey, soalan D saya baca contoh, adakah ia fungsi? Jawapannya tidak, kerana hubungannya hubungan yang tidak menggambarkan fungsi.
Yang paling jelas saya nampak hubungan ni ada banyak ni menuju kepada satu, maknanya banyak kepada satu. Jadi hubungan ini bukan fungsi. Okey, so raihlah soalan yang kedua. Terus kita pergi pada soalan yang tiga, tak ada masalah. Okey. Yang keempat pun sama. Kecuali kalau anda ada soalan, post dalam WhatsApp group dan kita cuba selesaikan. Okey, cuba kita tengok soalan yang ke C sama soalan yang kelima. Soalan yang kelima adalah soalan di mana kita perlu melukiskan wajah bagi soalan A dulu saya ambil. Soalan A, ini jasadnya. Okey, so jasadnya ialah soalan dalam bentuk nilai mutlak 3x tambah 4, di mana kad pengenalannya adalah fx, ataupun ingat kad pengenalan ada dua juga, boleh kita buat sebagai y. Apabila soalan kata lakatkan keraf, kita akan lukiskan paksi y. Sebenarnya paksi y yang ini juga adalah paksi fx. So janganlah rasa keliru dengan kad pengenalan yang kadang-kadang dipakai y, kadang-kadang fx. Ulang balik, ini adalah jasad. Setiap jasad pasti ada wajah. Dan dalam jasad ini ada dua jasad. Satu ialah 3 dan satu lagi ialah 4. Kita dah tahu apa dia 3, kecerunan, dan apa keempat, pintasan Y. Maknanya sekarang saya boleh letak nombor 4 kat sini, dan kemudian oleh kerana kecerunan dia positif, 3 positif, inilah bentuk wajah. Inilah bentuk wajah bagi 3x tambah 4. Tetapi oleh kerana ada tanda modulus yang ini, modulus menyebabkan graf wajah ini tidak boleh turun kat bawah. Kerana semua wajah ini adalah positif, maknanya wajah di bawah ini akan mengalami pantulan. Okey, so sekarang kita sudah melukis dengan baik wajah bagi 3x tambah 4. Cuma kita kena pastikan siapa nilai di sini. Di sini ialah titik yang berada di atas paksi X, dan sepatutnya anda tahu titik yang berada atas paksi X pasti Y atau fx sama dengan 0, dan kita akan jodohkan 3x tambah 4 sama dengan 0, kerana 0 adalah milik Y. Maka kita dapat B yang bersama dengan X negatif 4/3. So di sini ialah negatif 4/3. Saya agak jelas situ. Dan soalan ini nak kita lakarkan graf fungsi untuk domain negatif 2. So negatif 2 mesti berada di sebelah kiri daripada negatif 4/3, dan sehingga kepada 4, dan 4 somewhere di sini, lebih kurang sini saya letak negatif 2, 4, dan lakaran bukan sebenar, dan kita mendapat wajah yang betul. Sekarang ini saya buat dengan pen merah. Inilah wajah yang dikehendaki oleh soalan itu, dan dengan julat, dengan domain yang betul. Okey, seterusnya soalan ini nyatakan julat yang sepadan dengan domain itu. So, untuk mencari julat bagi sepadan dengan domain, anda kena cari dua nilai. Pertama ialah apabila x sama dengan negatif 2, ujung kepada domain ni negatif 2, anda ganti masuk dalam ni, anda dapat y sama dengan 3 darab negatif 2 tambah 4. So jawapannya adalah negatif 6 tambah dengan 4. So negatif 2, tapi since nilai dia nilai yang mutlak, maka jawapannya adalah 2. So bermula dengan nilai 2, di sini 2. Okay, lakaran ni tak betul lah, pasal sini 4, sini 2, daripada 2. Dan apabila graf ni turun ke bawah daripada 2 sampai kat sini, pada bawahnya 2, kosong, dan kemudian apabila x sama dengan 4, ganti balik y sama dengan 3 darab 4 tambah 4. So kita dapat jawapan 12 tambah 4, 16. Maka jawapannya adalah 16. Maknanya apabila x sama dengan 4, nilainya ialah 16 ke atas ni, maka
julatnya bermula daripada paling bawah kosong, bermula daripada 0 sampai 16, dan julat ni milik fx. So inilah jawapan julat yang dimaksudkan dengan soalan itu. Okey. Dan jika anda dapat membuat soalan 5A, insya-Allah soalan 5B anda dapat jawab. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-6, tak ada masalah, saya raih je lah. Nombor 7 tak ada masalah. Okey, yang ke-8 simple sangat. Yang ke-9. Okey, kita masuk kepada fokus yang kedua sekarang ni. Fokus yang kedua. So fokus yang kedua mengikut senarai fokus adalah fungsi gubahan songsang, dan seluruh soalan adalah soalan ganti. Maknanya fokus yang ketiga baru kita jumpa soalan jodoh. Jadi untuk jodoh rasanya tak sempat, kita ada 7 minit lagi. Jadi untuk hari ni kita sekadar cover fokus 1 dan fokus yang kedua. Okey, sebalik pada soalan. Anda baca sendirilah soalan yang tidak soalan pun. Satu rangsangan di sini, fungsi G di atas tidak mempunyai songsang kerana hubungan banyak kepada 1. So ada wajah kat sini, dan wajahnya bukan jasadnya ialah 2 tolak 3x kuasa 2. Dan apabila hubungan yang banyak kepada 1, maka G tidak mempunyai songsang. Okey, so kita pergi terus kepada soalan 9. Seluruh tumpuan anda bila menjawab soalan ini ialah ganti, G-A-N-T-I. Anda dah biasa dah sebenarnya pun, cuma sebagai pengukuhan saja. So bila soalan kata A, soalan kata cari F8, maka anda gantikan 8 dalam jasad milik F. Hafal yang tu. Saya ulang balik. F8, 8 ganti dalam jasad milik F. Mana jasad milik F? Ini jasad milik F. Saya ulang balik, ini jasad, ini kad pengenalan. Jasad ini milik F. Walaupun sebenarnya segi istilah pasal malu tak sesuai. Jasad milik kad pengenalan. Tapi tak apalah untuk anda memahami cerita. So kita akan ganti 8 kepada jasad milik F. Siapa jasad milik F? Ini jasad milik F. Dan anda tahu bahawa 8 ini jasad dan kad pengenalannya ialah X. Hafal yang itu. Maka apa anda buat? Anda akan gantikan X dengan nombor 8. Itulah rahsia untuk skor matematik tambahan. Kuasai dunia matematik ganti dan jodoh. Anda kira dapatlah jawapan. So sama sajalah soalan B, soalan C. Nampak lain sikit soalan C. Soalan kata cari image bagi 3. Kita dah faham tadi, bila image bagi 3, 3 sebenarnya adalah objek dan kad pengenalannya adalah X. So proses yang sama, kita akan gantikan 3 dalam X yang ada dalam F. Soalan A sama, D sama, E sama dan F sama. Dan juga kita pergi soalan 10, tak ada masalah, anda ganti sajalah X dengan 45 dan anda guna kalkulator. Ingat, seluruh pengiraan saya dah pesan guna kalkulator. Okey, seterusnya pergi soalan yang ke-11 saja. Saya nak tunjuk balik, sebenarnya saya enggak semua dah tahu dah. Diberi 2 jasad sekarang ni, kita dah bincang pun dalam video siri 1 dan 2. 5x tambah 1, jasad ini milik G. Saya boleh buat G atau saya buat GX, sama saja. Kalau saya buat G, saya buat dengan ringkas, tapi bila saya buat komplit, saya buat GX, menggambarkan ada nilai X yang kita boleh gantikan kat 5x tambah 1. Dan X kuasa 2 tolak 2x tambah 3. Ini adalah jasad milik HX. So apabila soalan A tanya cari GHX, ingat minda anda, ini adalah kad pengenalan yang soalan tu tanya. Setiap kad pengenalan ada jasad. Dan fungsi GH hafal sekarang, iaitu H ganti dalam G.
H ganti dalam G. So untuk menggantikan H dalam G, anda kena ada dua jasad. Satu jasad H, ini jasad S yang kita akan gantikan. Kat mana kita ganti? Kita ganti dalam G. Ini jasad milik G. Simple, as simple as that. Saya faham ada setengah pelajar di luar sana yang mana rasa keliru dengan fungsi gubahan. Zaman keliru sudah berlalu kerana anda telah menguasai dunia matematik. Anda tahu apa maksud ganti. So apabila soalan kata GH, H anda ganti dalam G, tapi semasa anda ganti, anda kena ingat, bukan yang diganti itu kad pengenalan, yang digantikan jasad. Semana jasad H, ini jasad H. Ganti kat mana? Ganti kat G. Ini jasad G. So anda akan tulis nombor 5. Kemudian X ni anda tak akan tulis tau, kerana anda akan ganti. Ganti dengan siapa? Ganti dengan H yang kita nak ganti tadi. So X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. Maintainlah pahaman anda sekarang ni sampai kepada semua soalan yang anda jumpa selepas daripada ni. Itulah dunia matematik. Tadi saya sudah sebut study smart. Maksud study smart, once anda sudah memahami, anda sudah menguasai dunia matematik, semua soalan yang lain anda dapat jawab, insyaAllah. Okay, so saya raih je lah soalan B, soalan C. Cuma C, G square membawa maksud G, GX. Apa makna GG? Maknanya G ganti dalam G. Dalam soalan C ni tak ada lagi dah H. Okay, kalau ada soalan saya harap di respon balik dalam WhatsApp group. Okay, so saya write semua soalan yang 11. Soalan 11 saya write 11-1 sekarang ni kita write. Dan soalan yang kedua ialah versi nak cari nilai. Bezakan soalan 1 ialah versi nak cari fungsi, yang kedua versi nak cari nilai. Kenapa? Kerana soalan D sebagai contoh ialah GH2. Apa makna GH2? Anda hafal 2 ganti dalam jasad milik GH. Ada tak jasad milik GH? Ada. Kita dah cari dalam soalan A, 1A. Sebab kita buat, kita gantikan 2 dalam jasad GH. Anda dah tahu cara nak ganti, pasal 2 ini sebenarnya ialah milik X. So dalam jasad GX 5, anda tukarlah X dengan nombor 2. Itu cerita ganti. Tolak 10 darab 2 tambah 16. Jangan lupa guna kalkulator, and then anda dapat jawapan yang betul. The rest. Okay, maka apabila soalan D boleh jawab, yang lain semua akan terikut sama boleh jawab. The rest. Okay. Baik, bagi soalan 12 ada kelainan bagi tekanan 5. Tekanan 4 mereka kena belajar lebih jauh lagi. Tekanan 5 hanya sekadar biasanya F2 atau F3, tapi bagi tekanan 4 sampai kepada F30, F33. So saya skip yang ni kerana tumpuan saya adalah kepada tingkatan 5. Kita ada masa tinggal 3 minit lagi. Okey, nombor 13 tak ada masalah, simple sangat. 14 tak ada masalah, simple sangat. 15 tak ada masalah. 16 tak ada masalah, biasa. Saya ulang balik. Once anda dah okey, maka yang lain semua okey. This is a very minta maaf saya sebut, inilah bahan yang terbaik. You are my student, saya sebut sekarang ni. You are my student. Dalam kumpulan ini, you are my student. You are holding, anda sedang memegang bahan permata. It's the best bahan. Kerana saya mengasingkan antara pemikiran ganti dengan jodoh dalam setiap tajuk soalan yang kita akan belajar. Okey, baik. Soalan 17 simple sangat. Cuma saya nak ulang balik, mungkin ada yang keliru sekarang ni. Dah tak ada keliru, dah sepatut lepas pada ni. Okey, 4X ialah jasad. Ini 4X ialah jasad, dan kad pengenalannya of course semua tahu, iaitu Fx. Kenapa Fx? Kerana F ini kad pengenalan dia ialah merujuk kepada ini sebagai objek Fx. So bila soalan kata siapa
kad pengenalan kepada 3X tolak 6, bila anda jawab memang betul ialah milik G. Tapi bila anda jawab GX, jawapan anda salah. Kerana dia tidak bermula dengan X, dia bermula dengan 4X. Maka jawapan betul bagi 3X tolak 6, dia punya kad pengenalan dia adalah G4X. Saya harap semua jelas. Tetapi 4X ialah jasad, dan setiap jasad ada kad pengenalan. Kita dah tulis tadi 4X jasad, kad pengenalan F. Maknanya kalau saya ganti jasad 4X dengan kad pengenalan, so G 4X tadi kad pengenalannya ialah Fx. Inilah sebenarnya kad pengenalan kepada 3X tolak 6. So menjawab soalan B, fungsinya adalah 3X tolak 6. Saya agak jelas, sejelas-jelasnya. Sebab tu bila kita tahu satu, kita boleh jawab sejuta yang lain. Okey. Alhamdulillah, sekarang kita boleh habiskan dengan fokus yang pertama dan kedua. Okey, so soalan 18 SPM 2018 pun simple. Cuma sebahagian, bila setengah soalan saya buat part. Bila saya tulis part, maknanya ada sebahagian soalan yang tidak ditunjukkan di sini. Ada soalan A dan soalan B. Simple sangat kerana soalan kata tuliskan fungsi yang memutarkan set A kepada set B. Daripada A nak pergi kepada B, dia pun dah kata dah jasadnya ialah X tambah 1/2. Cuma dia nak dalam tata tanda fungsi. Maka kita kata set A memutar kepada set B adalah F, di mana X memutar kepada X tambah 1/2. So simple as that. Okay. So saya write soalan 18. Dan kita pergi pada fungsi songsang sekarang ni. Songsang. Dan saya go through ajalah kerana semua dah belajar, dan saya serah kepada apa yang cikgu anda di sekolah bagi tingkatan 4. Saya nak sebut sikit. Tingkatan 4, fungsi songsang akan bersimetri pada Y sama dengan X. Saya buat wajah. Okey, katalah ini fungsi yang, ini wajah bagi fungsi F, dan ini jasad milik Y sama dengan X. Ingat Y sama dengan X ialah sama 4, 4, 5, 5. So dia punya F negatif 1, songsangan kepada F di sini, dia punya wajah dia. Ini wajah bagi F negatif 1. Dia bersimetri pada garisan Y sama dengan X, pada wajah Y sama dengan X. So saya agak jelas itu bagi tingkatan 4. Tingkatan 5 rasanya tak ada dalam silibus sukatan. Tingkatan 4 yang kena lebih ke depan lagi daripada form 5. Dia punya skop cakupan bagi tajuk fungsi. Okey, saya suruh pada sebahagian daripada cikgu anda mengajar macam mana untuk ada fungsi songsang. Cuma kalau saya apabila Gx sama dengan 4x tolak 3, bila nak cari jasad milik songsangan G, kad pengenalan dia G negatif 1x. Tengok, sekarang kita dah belajar dunia matematik. Ini kad pengenalan matematik, kad pengenalan bahasa Melayu dipanggil songsangan kepada G, dan setiap kad pengenalan pasti ada jasad. Cara nak cari jasad, kalau saya mulakan dengan 4y tolak 3 sama dengan x. Ada dua yang anda kena hafal, tukarkan x menjadi y dan sama dengan huruf x, dan kemudian jadikan y sebagai kad pengenalan. So y sama dengan x tambah 3/4. Maka jasad inilah sebenarnya milik G negatif 1x. Mungkin ada yang kata, jasad ni milik Y. Ingat, anda seorang tapi kad pengenalan, gelaran anda ada banyak. Orang panggil anda macam-macam, adik, abang, ayah long, macam-macam. Okey, so raih ajalah yang mana soalan yang melibatkan songsangan. Dan versi nak cari nilai sama. Saya buat dua, satu versi mencari nilai dan satu lagi versi mencari jasad fungsi itu. Biasa soalan 20, soalan 10 kelainan, dia bagi jasad milik songsangan, dan soalan ni kata cari F, sama saja. F ni adalah asal kepada songsangan F dengan 1. So kalau saya gunakan strategi tukar X sebagai Y,
tambah 1/2 dan jodoh dengan X, maka kita akan tukar supaya Y menjadi kad pengenalan. Maka kita kena ada perasaan jemput. Kita lalu dah fasa 3 semalam. Okey, tolak 1, sorry. Dan Y sama dengan 2, X tolak 1/3. So jasad ni lah sebenarnya milik Fx. Saya jelas itu. Dan sama saja soalan 21 dan 24 saya buat K4. Saya buat K4. Means that jika anda biasa-biasa tengok sajalah soalan 22 ni, tak payah selesai pun, tapi bila dah biasa, okey, tak ada masalah, anda pun boleh selesai soalan ni. Okey, 23 sama, melibatkan wajah, sama saja. So di sini ialah X, saya tertinggal aku. Okey, biasa. Dan 24 kita dah lebih masa dah kita ni, biasa. Fungsi yang memutakan set B kepada set A sebenarnya adalah fungsi yang songsang. Maknanya kad pengenalan dia adalah F-1. Dan kita boleh cari F-1 kerana kita ada jasad milik F. Siapa jasad milik F? Ialah 3X tambah 2. Maka mesti F-1 kita boleh cari. Okey, 25 sama. 26 sama, melibatkan gamma rajah, tak ada masalah apa, anda dah tahu dah fungsi songsang. Dan 27 saya bulatkan ini untuk tingkatan 4 lah, kerana 27 ni ialah yang saya sebut tadi, ini jasa asal bagi fungsi itu, dan songsangannya ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. So ini wajah bagi songsang dia. Soalan 28 bulatkan dulu kerana soalan sepatutnya soalan jodoh, saya tersalah letak dalam soalan ganti. 29 sama. Okey, 30 sama, soalan SPM. 31 sama, 32 sama, 33, 34, 35 dan berakhirlah fokus yang kedua. InsyaAllah esok kita tengok fokus yang ketiga. Dan sama, masih fungsi gubahan songsang, tetapi semua soalan yang ada ialah soalan jodoh. Tadi semua soalan ganti. Semini step anda buat yang terbaik. Apapun, pastikan daripada soalan 1 sampai soalan 35 ini anda dapat menyelesaikan soalan tersebut. Cuma saya skip beberapa soalan tadi, iaitu soalan yang ke-28 dan soalan ke-27. So saya buat skip bila kita bulat. Bila bulat, taraf bulat ni adalah K3. Apa makna K3? Biar dahulu. Apa makna biar dahulu? Jangan selesai jika anda kumpulan biasa-biasa dalam mat tambah. Kecuali anda kumpulan top scorer, itu cerita lain. Membezakan antara kita saja yang tahu di mana kita berada berdasarkan prestasi dalam peperiksaan. So setakat itu, sekian, wassalam.